Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Raudatul Hikmah binti Azhari, nombor metric 040808, ingin meneruskan ataupun menerangkan mengenai tajuk Madarik Wujub Tafsir bil Aslaini yang ada di dalam kitab Iqtisad dan Etiqad pada halaman 108 hingga 109. Baik. Madarik Wujub Tafsir bil Aslaini yang bermaksud sumber-sumber yang wajib diterima untuk dijadikan kedua-dua asas ini sahih. فإن قلت إني لا أستريب في لزوم صفات الدعوان من هذه الأصلين إذا إقرأ الحكم بهما على هذا الوجه، ولكن من أين يجب على الحساب الإقرار بهما؟ ومن أين تقتنص هذه الأصول المسلمة الواجبة التسليم؟ فاعلم أن لها مدارك شتى، ولكن الذي نستعمله في هذا الكتاب نجتهد أن لا يعدو 6 مدارك. Berkata Nabi, saya tidak rasa ragu tentang wajibnya kebenaran dakwaan hasil daripada hubungan asas pertama dan asas kedua bila pembangkang menerima kedua-duanya. Akan tetapi, dari mana seorang pembangkang itu wajib menerima kedua-dua asas ini? Bagaimana dapat dikenal pasti usul yang wajib diterima ini memang sepatutnya diterima? Baik, untuk mengenal pasti asas pertama dan asas kedua mesti banyak sumbernya. Akan tetapi, Imam Ghazali menggunakan kitab ini, kitab Iqtisad Etiqad ini, diusahakan supaya dia tidak melebihi 6 sahaja, supaya dia mudah dipahami dan mudah diterima. Al-awwal minha, yang pertama, al-hissiyat. Al-hissiyat ni bermakna panca indera. A'ni al-madarik lil-musyahada al-zahira wal-batina. Misluhu anna idza qulna mislan kullu hadith فله سبب وفي العالم حوادث فلا بد لها من سبب، فقلنا في العالم حوادث أصل واحد يجب الإقرار به، فإنه يدرك بالمشاهدة الظاهرة وجود الأشخاص الحيوانات والنباتات والغيوم والأمطار ومن أغراض الأصوات والألوان، وإن تخيل أنها منتقلة فالانتقال الحادث، ونحن لم ندع إلى هادئا ولم نعين أن ذلك الحديث جوهر أو عرض أو انتقال أو غيره. وكذلك يعلم بالمشاهدة الباطنة حدوث الآلام والأطراف والغموم في قلبه وبادنه فلا يمكن إنكاره. Yang pertama ialah al-hissiyat, yang panca indera. Panca indera ni yang boleh dicapai dengan penyaksian atau dilihat secara zahir dan batin. Saya bagi contoh seperti melihat dengan mata, merasa dengan lidah, menghidu dengan hidung dan menyentuh dengan tangan. Contohnya, kami berkata, setiap perkara yang baharu mesti ada sebab. Dalam alam ini, ada perkara yang baharu. Itu adalah satu asas ilmu yang wajib diyakini dengan penyaksian kita yang zahir. Didapati secara zahirnya dapat dilihat manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, awan dan hujan. Sebagai contoh lain saya ambil ustaz berada di dalam kelas ataupun tidak. Bagaimana kita nak tahu ustaz itu berada dalam kelas ataupun tidak? Kita lihat ustaz tiada dalam kelas. Bagaimana kita tahu? Kerana panca indera, ini kita melihat bahawa ustaz tiada di dalam kelas. Jelas. Maka itu dapat diperhatikan sendiri. Ini yang dikatakan alam ini baharu, ini berubah. Ini pada sifat-sifat seperti suara-suara, warna-warna. Kiranya kita digambarkan perkara tadi itu berpindah-pindah, maka perkara itu adalah sesuatu yang baharu sifatnya. Dan kami memang mendakwa perkara itu baharu. Kami tidak tentu yang baharu itu sama ada jauhar ni yakni diri seseorang ataupun sifat-sifat pergerakan. Arad iaitu sifat-sifat. Yang penting berlaku yang baharu dalam alam ini. Semua ini disaksikan oleh panca indera. Kita dapat mengenal pasti sesuatu perkara dengan penglihatan yang batin. Seperti kita juga dapat melihat sesuatu perkara itu dengan penglihatan yang batin. Bukan saja zahir tapi batin juga. Seperti contohnya sakit. Sakit kepala. Orang tidak nampak sakit kepala tapi kita merasainya sendiri. Seperti juga rasa gembira, rasa marah, susah hati, sakit perut dan sebagainya. Dia tidak boleh diingkari. Kerana panca indera itu terbahagi kepada dua, iaitu zahirah dan batinah.
Seterusnya asani, iaitu al-aslu al-mahid. Fa'inna iza kunna al-alam imma hadis wa imma qadim wa laysa wara'ul qismaini qismus salis. Wujubul iqtirabihi ala kulli aqal mithluhu an taqulu kullu ma la yasbiqul hawadith fahuwa hadith wal alim la yasbiqul hawadith fahuwa hadith. Fa ahadul aslaini qawluna imma la yasbiqul hawadith fahuwa hadith. Okey. Contoh yang kedua ni pula adalah logik akal. Dia logik akal semata-mata. Imam Ghazali berkata, alam ini sama ada dia baharu atau sedia. Tiada selepas pembahagian baru itu, jadi ada pembahagian yang ketiga. Dia tiada, dia ada dua saja, dua asal saja, sama ada dia baharu ataupun sedia. Okay. Wajib diterima, diakui oleh setiap orang yang berakal. Contohnya, setiap perkara yang tidak mendahului perkara yang baru, tetap ia baru. Alam ini tidak mendahului perkara-perkara baru. Salah satu daripada kenyataan kami ialah perkara yang tidak mendahului yang baru adalah baharu. Wajib ke atas pembangkang mengakuinya itu. Setiap perkara yang tidak mendahului yang baru, mesti ia baharu. Sebab, dia tiada pembahagian ketiga selepas itu. Kalau dia dakwa ada pembahagian ketiga, itu hanyalah orang yang mengingkari. Dia akan mengingkari perkara yang mudah difahami, iaitu perkara badihi, yang logik yang kita tidak perlu berfikir panjang. Kalau diingkari setiap perkara yang ada bersama yang baharu, atau setiap perkara yang baharu merupakan, bukanlah dia itu perkara yang baharu tadi, dia itu seorang yang mengingkari perkara yang badihiyat. Badihiyat ni yang mudah difahami akal. Kerana qadim itu sendiri sifatnya mesti ada. Contoh badihiyatnya, contoh badihiyat yang contoh badihiyat yang kita boleh berfikir tanpa boleh berfikir dengan menggunakan logik akal, iaitu ayah lebih tua daripada anak. Okey, kita maklum. Okey, terus yang ketiga. Asalis iaitu mutawatir. Mutawatir misluhu anna naqul Muhammad shadiq bi anna kullu ma ja'a bil mu'jizat fa huwa shadiq. وقد جاء هو بالمعجزات فهو إذا صادق فإن قيل إنا لا نسلم أنه جاء بالمعجزات فنقول قد جاءنا بالقرآن وقرآن معجزات فإذا قد جاء بالمعجزات فإن سلم الفم حد الأصلين وهو أن القرآن المعجزات إما بالطوع أو بالدليل وأراد إنكار الأصل الثاني وهو أنه قد جاء بالقرآن وقال لا أسلم أن القرآن مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تسليما لم يمكنه ذلك لأن التواتر يحصل العالم به كما حصل لنا العالم بوجوده بدعوة النبوة وبوجود مكة وبوجود موسى وعيسى وسائر الأنبياء صلوات الله عليه أجمعين. Contoh yang ketiga ni pula adalah al-mutawatir. Al-mutawatir iaitu dia secara beramai-ramai ataupun secara kolektif. Contohnya kata Imam Ghazali, Nabi Muhammad SAW itu betul. Kerana Rasulullah SAW itu dia datang dengan mukjizat. Setiap yang datang dengan mukjizat itu betul. Kalau ada orang yang tidak bersetuju bahawa Nabi Muhammad SAW itu membawa mukjizat, sesungguhnya dia telah datang dengan membawa Al-Quran. Baginda telah datang dengan membawa Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat. Maka jika begitu dia telah membawa mukjizat. Sekiranya musuh atau pembangkang menerima salah satu daripada dua asaran tadi, sama ada dia terima secara sukarela ataupun secara dalil, dan jika musuh ingin mengingkari asal kedua bahawa mukjizat itu Al-Quran, dia tak boleh berkata begitu. Dia percaya bahawa Al-Quran itu mukjizat, tapi dia tidak mempercayai bahawa Nabi Muhammad SAW itu membawa mukjizat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu membawa Al-Quran. Kenyataan itu tidak boleh ditolak kerana kedudukan Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah SAW secara tawatur. Secara tawatur itu diterima oleh ramai. Sebagaimana adanya Nabi Muhammad SAW itu diterima secara ramai. Maka tak boleh diingkari. Kita menerima asas kedua bahawa Nabi Muhammad SAW itu membawa mukjizat. Dia tidak mahu menerima bahawa Nabi Muhammad SAW itu membawa Al-Quran sebagai mukjizat. Dia sedar dia salah kerana dia menolak berita yang mutawatir. Telah terhasil bagi kita satu keyakinan bahawa dakwaan Nabi Muhammad SAW itu seorang Nabi sebagaimana kita menerima secara yakinnya tentang adanya Mekah,
adanya Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain. Terusnya yang keempat, al-rabi' ayyakuna aslu musbitan liqyas akhir yastanidu bi darajat wahidah atau darajat katsira imma ila hissiyat atau aqliyat atau mutawatirat. Fa imma huwa far'ul aslaini yumkin an yaj'al aslan fi qiyas al-akhar. Misaluhu anna ba'du an nafrahu min dalil 'ala al-hudud al-'alam yumkinuna an نجعل حدوث علام أصلا في نظم قياس آخر مثل أن نقول كل حديث فله سبب والعالم حديث وإذا له سبب فلا يمكنهم إنكار كون العالم حادثا بعد أن أثبتنا بالدليل حدوثا. Yang keempat, asal itu disabitkan kebenarannya dengan menggunakan qiyas. Ini yang lain yang bersandarkan kepada satu tahap saja ataupun bersandarkan kepada tahap-tahap yang banyak seperti panca indera, logik akal, mutawatir. Pembahagian kepada asas ini boleh dijadikan qiyas ataupun dalil kepada yang lain. Ia diyakini tanpa ragu kerana ia berasaskan dalil. Contohnya, setelah kita selesai membuktikan dalil kewujudan bahawa alam itu baharu, boleh dikatakan alam yang baharu pada natijah yang lepas menjadi asas kepada dalil yang lain, iaitu qiyas yang lain. Contoh, setiap yang baharu mesti ada sebab bahawa alam itu baharu. Asalnya dia menjadi natijah kepada asas yang lain. Sekarang dia telah menjadi asas kepada natijah yang baru. Dia telah jadi asal yang kedua. Natijah mengatakan alam perlu ada sebabnya. Bila kita katakan alam ini ada sebab kejadian sebagai natijah, pembangkang tidak boleh ingkar kerana alam ini mempunyai sebab. Berdasarkan pada dua asal yang telah diyakini kebenarannya tadi. Tidak boleh diingkari setelah kita mensabitkan yang alam itu baharu dengan dalil yang qat'i. Memang kita tak boleh ingkari. Apa yang asal yang kita gunakan, asas yang kedua alam itu baru telah diyakini berdasarkan dua sumber yang terdahulu. Yang kelima, al-khamis, al-sa'id. Misalu an nad'i mislan al-ma'asi bi syai'a Allah Ta'ala wa taqulu kullu ka'in fa huwa musyai'a Allah Ta'ala wal ma'asi ka'annahu fa hiya idza bi musyai'a Allah Ta'ala. فأما قولنا يا كائنة فمعلوم وجودها بالخاص وكونها معصية بشرع. وأما قولنا كل كائن بشيء الله تعالى فإذا أنكر الخصام ذلك منعه شرع محيا كان مفرد شرعا أو كان قد أثبت عليه بالدليل فإن نثبت هذا الأصل بالإجماع الأمة على تلك قول قائل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فيكون سمعا مانعا من إنكار. Yang kelima ini adalah samiyat. Samiyat ini adalah benda yang sahih yang diterima dengan ijma' masyarakat. Contohnya, kita meyakini bahawa maksiat itu adalah dengan kehendak Allah SWT. Lalu kita kata, setiap perkara yang ada semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan maksiat itu juga merupakan benda yang ada. Kalau begitu, maksiat juga merupakan kehendak Allah Ta'ala pada hakikatnya. Adapun kenyataan kami yang menyatakan bahawa maksiat itu perkara yang ada, memang perbuatan maksiat itu dikenal pasti dengan panca indera, dan kedudukan perkara perbuatan mungkar itu bukan perbuatan maksiat pada syarak. Adapun kenyataan kita mengatakan setiap perkara yang ada sudah pastinya dengan kehendak Allah Ta'ala. Kiranya pembangkang itu mengingkari bahawa setiap yang ada itu pasti kehendak Allah Ta'ala. Kalaulah dia itu seorang yang mengakui kewujudan syarak, dia telah ditegah oleh syarak untuk mengingkarinya. Ataupun diangkul pada syarak, tetapi dia jadikan dia percaya dengan dalil yang dibuktikan kepada dia. Bila sudah terbukti padanya tentang perkara ini, maka kami sabitkan asas ini dengan ijma' ummah. Mengatakan betulnya kenyataan yang dikatakan setiap apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mesti jadi. Setiap apa yang tidak dikehendaki oleh Ta'ala itu mesti tak jadi. Okay, maka orang yang ingin mengingkari itu tak boleh kerana telah diterima secara rasmi oleh ijma'. As-sadis, an yakuna al-asal ma'khuzan min mu'tiqad al-khusam wa muslatihi fa innahu wa in lam yakun lana alayhi dalil aw lam yakun hisiyan wa la aqliyan. Intifa'na ittikhazina yahu asla fi qiyatina wa intina alayhi inkarul hadam min madhabi wa amthilah hadha ma taqsiru fala hajat ila tu'antina. Yang keenam ini adalah fakta yang diterima benar oleh lawan. Jadi setelah
Setelah melalui kelima-lima tadi, akhirnya apa yang kita dapat ini, yang kita ambil ni, diambil daripada fakta yang pada asalnya tidak diterima oleh pihak lawan, tetapi akhirnya diterima benar oleh pihak lawan berdasarkan bukti-bukti yang telah didapatkan. Okay. Dia tidak meninggalkan kami sebarang bukti ataupun dalil, ataupun bukan melalui panca indera, ataupun bukan melalui logik akal, tapi kami mendapatkannya daripada dengan mengambilnya pada asalnya. Asalnya yang telah diingkari oleh pihak lawan itu. Dan contoh-contohnya banyak yang tidak perlu dipertikaikan. Okey. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.